Kembali mendengarkan Radio Malaysia Selangor FM, khususnya menerusi Jurnal Ikon bersama dengan tetamu kita minggu ini, Datuk Dr. Maznah Hamid. Kan Datuk, kita lihat juga ramai usahawan usahawan baru sekarang, khususnya di kalangan usahawan Melayu kan. Ada yang berjaya juga dalam perniagaan diorang, ada juga yang tak. Ya. Apa sebenarnya masalah kalau mereka tak percaya dengan perniagaan tu? Saya nombor satu sekali saya cakap, pertama sekali, sekarang saya jadi business coach, saya jadi trainer dalam bidang keusahawanan. Saya ingat dah 20 tahun dah. Saya tengok orang yang berjaya macam saya ialah nombor satu sekali, dia sanggup menghadapi dia mengenepikan zon keselesaan. Tak ada keselesaan 10 tahun you. Tidur pukul berapa, makan tak tentu hala, siang malam. And kalau wanita, suami dia kena bersama dia. Ada juga suami tak mau isteri lebih, dia tak suka, but we are together. Tuhan bagi jodoh cukup baik, and dia respect, dia menghormati kebolehan keunikan seorang wanita macam saya. Dia tahu lah, kalau tak ada you, itu suami. Bukan senang suami itu. And dia tak kisah mana orang tak kenal suami saya. Lagi yang kedua, bila you susah you bersalin, saya memang pregnant anak 5 orang. Tiap-tiap tahun saya mengandung, orang lain mengandung sakit lah apa, tapi saya kerja you. Saya cuti 2 minggu lepas salin tu. Alamak, tak boleh lah sakit ni, manja-manja diri ni apa ni. Sikit sakit, sikit tak boleh. And then kerja lelaki kena buat. Tak boleh, ni you bos. Saya ambil tanggungjawab. Ramai wanita yang bila masalah sikit, dia dah lemah semangat, dia tak buat kerja, dia suruh orang buat. Tak boleh lah, tak ada. You kena buat. Lepas tu you kena latih orang you, develop orang you. Lepas tu you kena pergi belajar kemahiran, kepakaran. Kita kena ada skill, kemahiran dalam bidang apa saja, kena dilatih. You have to be trained in all aspect. Macam tadi saya baca ni, saya setiap tahun 2 bulan ni pergi melatih diri ni. Suami saya sepanjang masa belajar perkara baru, apa yang terjadi di US, macam mana di London, di Arab Saudi. Sebab apa ni kita nak bagi, kita dah faham kan, kita boleh buat sistem untuk di Qatar lain, Doha lain, saya baru balik pada Bahrain lain, di lain you. Adakah you mau belajar? Tak mau sanggup, bukan senang you. Perkara baru kena belajar, tambah sistem ni berubah every IT. Masya Allah, sekarang anak-anak supaya belajar. Dia punya syarat nak kerja dengan saya, you kena belajar all the latest technology. Bukan senang you, bukan semua orang mau belajar. Orang Melayu satu ni bila dia buat bisnes cepat kaya. Ya Allah, 1 tahun buat 2 bisnes. Bisnes 5 tahun 5 bisnes yang bukan bidang you. Lah tahun kelima 1 tak menjadi. Utang hak nu tak boleh bayar lah. Saya nasihat pada orang Melayu, security ni luas. Saya buat static every year, saya bisnes yang sama tetapi bidang yang lain dalam security lah. Dia kena buat macam ni lah. Nak buat empire, sekarang kita empire perniagaan, total security solution. Tak ada security system, security yang ada semua ni. You kena jadi luar biasa, berbeza. Apa perbezaan? Perbezaan ni saya ada semua. You nak apa? Saya pergi satu rumah, bagi guard, saya bagi satu borang, okay, you nak sistem, you nak CCTV, you nak electronic semua gate, ada. Semua ada. Satu rumah 10 item, you jual lah 10. Bini pipi hantar guard. Apa bisnes berdapat apa dia guard tu kan? Security business cukup rendah, 6% profit margin. Orang Melayu tak tahu profit margin, dia tak kira. Kemudian dan sistem ni 15%, 20%, jual lah sistem kan. Security guard very difficult. And then sekarang minimum wages, bukan semua pelanggan bayar you tinggi. And then you nak dapat keuntungan 5%, kadang-kadang bayar rasuah, tinggal lagi 4% kena bayar tu. Jadi sampai bila you tak akan kaya bisnes macam ni? Maknanya dekat sini Datuk, kalau seorang tu nak menceburi satu perniagaan tu, dia kena bidang yang dia pakar. Kena pergi belajar. Saya dulu dengan suami pergi kerja tempat orang lain, nak tengok kepakaran. Dulu Securico adalah worldwide. Kita pergi belajar. Lepas tu kita pin staff dia main kerja kita, ajar kita. Lepas tu kita safeguard. Nombor dulu safeguard. Sekarang habis tak ada lah, kita nombor 1 sekarang.
Sekuriko tu worldwide kan. So kita kena belajar kepakaran dan what is the new things. You ahead lah. You tu. And lagi satu, saya ni dengan kerajaan ke apa, community work, saya jadi presiden women in business, dan saya juga security macam tu, dan saya juga community. Jadi semua orang kenal you tau. You dikenali lah. Itu pun memainkan peranan yang penting lah. Setengah orang orang Melayu lah. Lagi satu masalah keuangan, duit, masalah utama duit. Sebenarnya bodoh yang pertama adalah diri you. So pengalaman saya sebenarnya adalah bukan semua orang boleh jadi usahawan, bukan semua orang boleh berniaga, tetapi bukan semua orang boleh makan gaji, bukan semua orang boleh jadi pekerja yang bagus. Saya golongan orang yang kena jadi leader usahawan. Dan saya ada semangat untuk membantu orang Melayu saya. Sebab tu saya jadi presiden Perniagaan dulu. Saya nak membantu orang Melayu. Kalau nak berjaya, nak tak mau miskin, kita di bumi sendiri. 80% kekayaan diungguli oleh bangsa asing. Pendatang haram. Berlumba-lumba nak datang ni sebab sini keuangan, sebab dia peniaga. Coket mana saja dipenuhi oleh orang asing. Pasal apa? Orang kita nak makan gaji. Agaknya Datuk kalau mereka kat luar sana mungkin nak dengar talk ataupun ceramah-ceramah Datuk, bagaimana boleh mereka lakukan itu? Satu lagi, masuk Facebook saya setiap hari update satu hari 2 kali. Everyday saya ajar how to, bagaimana nak berniaga, apa ciri-ciri, bagaimana kalau ditimpa bankruptcy, apa nak buat. Sebab saya belajar semua tu. Bagaimana katalah kematian suami, nak take over business, mari jumpa saya buat klinik keusahawanan. Macam ni lah. Saya rasa lah tak pencil lah saya nampak saya. Itulah banyak lagi lah Datuk nak buat lepas ni. Banyak. Dan semakin saya tua, tapi tak bahasa tua lah pun, semakin banyak peluang banyak peluang baru yang kita orang Melayu patut ambil terokai. Tapi tak ada. Saya harap ramai lah orang yang tak ada, ramai orang nak bantu saya, nak menjalani hasrat saya tu. Tu masalah sikit lah. Saya harap ramai orang akan tampil ke depan untuk bersama saya lah. Okey Datuk, kami di Selangor FM rasa berbangga atas kesudahan Datuk menjadi tetamu Jenayah Icon dan berkongsi pengalaman jerih-perih sehingga berjaya sehingga ke peringkat sekarang ni. Sedikit ucapan untuk para pendengar Selangor FM Datuk. Saya terlebih dahulu saya ucapkan tahniah syabaslah kepada Selangor FM yang datang jumpa orang macam saya ni. Sebab kami banyak petua-petua macam nenek kebayang lah kan. Nak daripada cucu-cucunya. Dan saya berharaplah semoga Selangor FM akan sentiasa mencari orang-orang kawan-kawan saya yang banyak pengalaman peribadi untuk dikongsikan. Sebab PhD kami adalah kepahitan kami. Bukan pergi belajar universiti 8 tahun 10 tahun dapat duduk. Ini adalah proses tu. Macam kami kepahitan itu PhD yang paling tinggi lah. Dan nak ajar orang pun mengikut apa yang kami dah buat, dah berjaya. Yang fail pun kami ajar. Kalau you buat ni, you fail. Saya ingin memberi pesanan kepada pendengar-pendengar Selangor FM bahawasanya bukan senang nak jadi orang senang, dan bukan susah nak jadi orang susah lah. Dan saya nak katakan lah, tak kira lah background kita, latar belakang kita, anak petani ke, macam saya nak sawah padi, anak orang susah, anak penoreh getah, anak nelayan, pada peringkat mudanya. Tetapi kita tak semestinya meneruskan legasi susah macam mak bapak kita. Kita kena keluar daripada kepung-pung kemiskinan, kita keluar daripada tempat kita. Kita kena memburu kejayaan, kekayaan dan kebahagiaan. Itu saya nak cakap. Dan kita kena sanggup berkorban, bersusah payah selama 5 hingga 10 tahun untuk berjaya. Bukan senang. Saya haraplah orang Melayu kita tahan dolat lah, orang kata, kebal, bersungguh-sungguh dan pintar, pandai. Belajarlah daripada bangsa-bangsa asing. Orang Cina macam mana dia orang mencipta kekayaan dia ni. Orang India naik tongkang, jual botol. Saya berpengalaman mengajar itu orang kaya-kaya tu. Dia cerita dengan saya pengalaman peribadi.
Tan Sri apa nama ni, Yayasan Bukhari saya ni, Aziz Said tu, dia cerita bagaimana, dan saya tahu saya orang Kedah, semua orang mengalami yang dapat kekuatan ni, kekebalan ni adalah melalui University of Hard Knock tu. Kesusahan kebenaran yang buat you kuat. Kalau you nak senang terus, nak tu, saya rasa dia tak kuat lah. Itu harapan saya. Yang kedua, kepada wanita. Wanita ni, alamak, banyak sangat alasannya untuk berjaya. Saya cakap betul kerana saya nak berjaya. Saya sanggup. Saya ni berada di bidang yang dimonopoli oleh kaum lelaki. Saya nak katakanlah, orang wanita akan lebih berjaya kalau dia berjaya dalam bidang yang dimonopoli oleh kaum lelaki. Orang lelaki akan berjaya sekiranya dia dalam bidang wanita. Chef Wan, chef tu semua lelaki sekarang ni. Mereka fashion saya semua lelaki. Dia buat tudung manik-manik, hebat. Makeup artis semua lelaki. Saya rasa why not lah kita tukar lah. Tukar bidang kita ni. Cuba kita mesti mencuba. Yang kali yang paling saya nak pesan ialah mesti belajar, membaca, baca. Berkawan dengan orang yang berjaya, dengan orang yang alim, kalau dia alim. Dan saya ada mentor 5 orang yang hebat. Dari segi keuangan, segi agama. Kita kena alim, kita kena kawan dengan agama. Orang yang bijak berbuat pemasaran. And then bahagian the future, apa akan datang di Malaysia akan datang, kita kena tahu. Jadi benda-benda begini belajar tu tak ada kesudahan lah. Dan kena sanggup lah belajar. Satu hari kena audit Satu hari berapa jam you belajar? Saya 2 jam saya belajar. Sampai pukul 2 malam saya belajar internet. Saya belajar ke antara masa tiap malam pukul 1. Saya buat FB, saya buat sendiri. Lepas tu pagi-pagi bangun pagi, saya semayang, kita belajar sejam sebelum nak datang ni belajar. Lepas tu kita keluarga, sebagai wanita kita boleh berjaya, kita boleh bahagia, kita boleh kaya lah. Bahagia pun saya tak ada masalah. Rumah tangga pun saya okey. Anak pun bagus. Suami pun sayang, bagus. Dia menghormati. Jadi you kena, sebagai ibu, sebagai isteri, majikan, you kena bijak lah. Dan you kena dihormati, dan you kena earn a respect lah, orang putih kata. Dia tidak terjadi begitu saja. Tak jadi. Dan orang akan pandang, anak-anak akan tengok, pekerja akan tengok macam mana bos saya ni. Leadership through kepimpinan melalui tauladan tu betul. Kira Datuk, terima kasih Datuk, banyak ilmu kita dapat hari ni. Ya. Terima kasih Datuk. Ya, sama-sama. Program Jendela Ikon itu tadi telah dibawakan terus kepada anda oleh Radio Malaysia Selangor FM.